Assalamualaikum, selamat petang. Hari ni kita kembali untuk The Daily Show Ramadan untuk season kedua. Okay, so hari ni jangan terkejut. Seperti biasa, untuk hari Sabtu kita akan live pada pukul 11. So saya tunggu semua join kita punya live dahulu. Assalamualaikum, selamat petang kepada dah join live kami. Selamat datang The Daily Show bersama Madan untuk season kedua. Hari ni jangan terkejut, kita live pada pukul 11. Kepada anda semalam yang dah join kami punya live, semalam kita ada share banyak ilmu-ilmu menarik because kita punya jemputan semalam adalah guest ataupun wakil daripada Matik yang menceritakan mengenai Matik lah untuk anda semua tahu. Dan kepada anda yang belum join ke dalam kita punya platform Halal Street, jangan lupa join sekarang. Kami di Halal Street sekarang, jika anda tengok di situ, Halal Street kita membawa produk ke UK sahaja. Tapi kita sekarang dalam masa sama kita tengah cuba untuk membawa produk-produk ataupun usahawan yang telah join ke dalam platform kami untuk produknya dibawa ke Indonesia dan Taiwan juga. So kepada yang belum join kepada kami, jangan rugi dan terus pergi ke kami punya profile, klik link pendaftaran dan terus register join ke dalam Halal Street. Okay, so kepada anda juga yang tengah tengok live ni, anda boleh request kita punya live untuk review ataupun promosikan produk anda bersama Madan. Jika anda nak promokan produk anda bersama Madan, request sahaja live ni dan anda boleh promosikan produk anda bersama Madan dan tak perlu risau, tak perlu bayar apa-apa ataupun tak perlu menjadi kami punya vendor untuk promosikan produk anda 5 minit bersama Madan. Okay, so kita akan live sebentar lagi pada pukul 11 bersama Madan dan semua tunggu. Kita akan playkan untuk anda video. Okay, ni ada yang dah post, saya pin kan. Kepada anda yang berminat hendak live bersama Madan dan promotkan produk anda, boleh request live di sini. Ada button bawah ni, just klik dan terus request. Tapi saya akan approvekan selepas pukul 11.20, 11.30 macam tu. Okay, so kita akan live bersama Madan sebentar lagi. Dan saya tunggu saya punya kawan untuk join live ni. Kita akan share anda video di mana video testimoni usahawan yang telah join ke dalam kami punya platform. Dan jika anda nak tanya soalan, boleh teruskan tanya soalan di sini. Kita akan live sebentar lagi. Okay, actually start pada semalam kita dapat banyak permohonan, terlampau banyak permohonan yang hendak join ke dalam kita punya platform. Because semalam waktu live kita ada beritahu yang di mana Halal Street kita dah start invite, lebih ramai usahawan dan kita nak bawa produk-produk mereka ni bukan ke UK sahaja, tapi kita hendak membawa produk mereka ke Indonesia, Taiwan dan akan datang untuk jangka masa lebih daripada 6 bulan kita akan bawa ke US juga. So untuk masa terdekat dalam masa 6 bulan ni, kita punya planning nak bawa produk-produk ni untuk dibawa ke UK, ke Indonesia dan juga Taiwan. So kepada anda yang belum join kami, jangan lupa join sekarang. Jangan kami dah terlampau ramai vendor tak terima, nanti baru sibuk semua tanya untuk join kami. Sementara kami masih buka penyataan, request sekarang dan join kita punya platform. Okay, okay, kejap lagi kita akan live bersama Madan pada pukul 11 dengan guest kita untuk hari ini untuk share ilmu dan pengalaman dia. So saya rasa video dah standby, saya cuba invite dahulu. Okay. Kepada anda yang di dalam live ni untuk promosikan produk anda bersama Madan dan tag kawan anda lebih ramai because kami mencari lebih ramai usahawan Malaysia. Kalau pergi ke website kami di halalstreet.co.uk, boleh tengok kita ada lebih daripada 2,500 produk di dalamnya. Okay, so anda boleh tengok pelbagai produk yang kita dah jual dan kita nak lebih lagi, kita nak jadikan Halal Street ni satu platform yang besar supaya satu Asia boleh dapatkan produk yang halal daripada kita. Bukan Asia je, kalau dah UK itu dah bukan Asia. Tapi kita nak bawa produk kita ni lebih besar lah supaya satu Malaysia, semua satu dunia dapat merasa produk-produk yang halal daripada Malaysia dan cita rasa produk Malaysia. Because produk Malaysia ni dikenali sebagai makanan yang eksotik. So kepada anda yang belum join, yang ada produk-produk menarik, join ke dalam platform kami. Kami tak nak, because di UK, ini adalah info daripada kita punya bos sebab dia menetap di UK almost 20 tahun tapi still orang Malaysia. Di UK, nasi lemak tu dianggap makanan oleh, tak silap saya dia kata nasi lemak adalah makanan orang Indonesia.
atau Singapura. Bukan orang Malaysia punya makanan. Dan sate tu dianggap makanan Singapura atau makanan orang Indonesia. Something macam tu lah. Antara dua lah kalau saya tak tukar. So, kita kena perkenalkan makanan kita ni supaya diorang kenal. Jangan nanti nasi lemak dan sate ni diklaim sebagai makanan negara lain. Biar ia menjadi makanan orang Malaysia, okey? Saya tunggu saya punya kawan untuk kita playkan video. Dah standby ke video? Kita akan live bersama Madan kejap lagi pada pukul 11. Kejap sahaja lagi pada pukul 11 saya akan playkan video dahulu untuk anda tengok testimoni usahawan yang telah join ke dalam kami punya platform. Okey, ni nampak keyboard je ni. Okey, video dah standby boleh ke? Boleh. Okey, so saya playkan video untuk anda. Nanti kita akan kembali pada tepat 11 untuk live bersama Madan dan anda boleh terus tanyakan soalan. Dan jika anda nak request live ni, boleh request dan kongsikan kepada anda bersama Madan. Okey, so saya playkan video, anda boleh tengok dan teruskan tanya soalan. The Daily Show. Temu bual dengan peniaga kecil, talking about cabaran yang dihadapi, sukses yang dicapai. Bersama saya, Mak Dan, setiap hari pukul 5 petang. Jumpa di sana. Oh, memang alhamdulillah. Macam tak sangka lah apa ni ada yang nak order ikan bilis oh, ikan bilis je pun tapi order sampai dari Malaysia nak ke sana. Bila first dapat order daripada UK, saya tahun lepas lah, saya dah tak ingat bulan berapa, tapi bila first dapat notification dengan pagi tu saya check ada order daripada UK. Saya terkejut sekejap Ramadan. Saya semalam pun dapat order besar. Ni alam ni bagi tahu saya UK Muslim memang suka produk ni. Ya betul. So, selalu sangat. Lepas tu kita tengok packaging dia pun level international. Dan nampak macam produk-produk yang boleh pergi jauh lah. Tapi perasaan kan Madan bila dapat order tu macam excited je. Macam start mula-mula berniaga dulu excited je. First sale macam tak percayalah bila dapat first sale macam is it true orang dari UK dari jauh sana nak beli produk kami, that means produk nak duduk kapal terbang. The Daily Show. Temu bual dengan peniaga kecil, talking about cabaran yang dihadapi, sukses yang dicapai. Bersama saya, Mak Dan, setiap hari pukul 5 petang. Jumpa di sana. Oh, memang alhamdulillah. Macam tak sangka lah apa ni ada yang nak order ikan bilis macam ikan bilis je pun tapi order sampai dari Malaysia nak ke sana. Bila first dapat order daripada UK, saya tahun lepas lah, saya dah tak ingat bulan berapa, tapi bila first dapat notification dengan pagi tu saya check ada order daripada UK. Saya terkejut sekejap Ramadan. Saya semalam pun dapat order besar. Ni alam ni bagi tahu saya UK Muslim memang suka produk ni. Ya betul. So, selalu sangat.
Kat tu kita tengok packaging dia pun level international. Dan nampak macam produk-produk yang boleh pergi jauh lah. Tapi perasaan kan, padahal bila dapat order tu macam, excited je. Macam start mula-mula berniaga. Okay, kita tengah tunggu Mak Dai untuk join kita punya live tepat pada pukul 11. Kita punya guest dah standby di situ dan dah request kita punya live. Saya akan approve sebentar lagi. Sementara itu saya akan promosikan kepada anda yang belum join ke dalam platform kami, boleh terus pergi ke kami punya profile, ada link pendaftaran di situ dan terus klik dan nanti akan ada ataupun saya yang akan WhatsApp kepada anda untuk terangkan macam mana untuk join ke dalam platform Halal Street ni, okay? So actually untuk Halal Street kita mencari pelbagai lagi produk untuk dijual ke UK. Untuk sekarang kita ada banyak produk makanan yang telah jual ke dalam kami punya platform, dan jika anda ada produk makanan tak apa, teruskan jual ke dalam platform kami supaya lebih banyak variety di dalam kita punya platform untuk customer pilih. Dan juga kami mencari lagi anda yang menjual produk-produk vitamin, produk-produk pakaian, pakaian muslimah, sejadah, telekong yang macam tu, dan juga buku-buku agama serta produk kosmetik daripada Malaysia. Okay, so kita mencari produk-produk yang macam ni untuk dimasukkan ke dalam kita punya platform dan dijual ke UK supaya orang UK boleh mendapatkan produk-produk daripada Malaysia. Okay, terus target kita adalah orang Muslim di sana, sebab di sana sangat susah untuk mendapatkan produk-produk yang halal. Okay, even gula-gula, benda yang simple tu tak ada di UK. Gula-gula yang simple tu pun bukan tak ada, maknanya tak ada langsung. Tak ada tu maknanya tak ada yang halal lah di UK untuk produk-produk yang macam tu. Okay, saya tunggu dahulu Mak Dan join ke dalam live kita, belum join lagi. Sebentar ya. Okay, kita tunggu Mak Dan join kita punya live. So nanti kita akan mulakan live sebentar lagi. Guest kita pun dah standby. Okay, kepada anda semua yang belum join ke dalam platform kami, boleh pergi ke kami punya website juga. Di situ ada link pendaftaran dan juga anda boleh tengok produk-produk yang dipasarkan ke dalam kami punya platform. Okay, so kita memang mencari dan menggalakkan anda untuk join kami. Untuk masa ni kita bawa produk-produk ni ke UK, tapi dalam masa 6 bulan akan datang kami memang tengah cuba usahakan untuk membawa produk-produk anda untuk masuk ke Indonesia dan juga Taiwan. Okay, so kita akan live sebentar lagi 11. Saya tunggu Mak Dan ni. Ke mana ni? Tiba-tiba tak join live kita ni. Saya cuba tanya Mak Dan. Okay, so kejap lagi kita akan live bersama Mak Dan untuk The Daily Show bersama Mak Dan. Kepada anda yang telah join ke dalam platform kami ni, ada yang dah join Halal Street ke belum, dan apa produk anda? Apa produk anda dan boleh join ke dalam Halal Street, okay? Tak kisah, actually ramai yang takut-takut untuk join ke dalam platform kami. Ada yang kata macam tak bersedia lagi nak pasal UK, jangan risau. Sebab kita di Halal Street akan bantu A to Z. Even ada jualan di UK, anda tak perlu buat apa-apa pun. Anda hanya perlu sediakan produk sahaja dan packing produk tersebut. Secara tak langsung kami akan tolong ambilkan produk tersebut ke anda punya rumah dan kedai dan kita hantar ke UK. So di Halal Street kita memang bantu anda A to Z untuk menghantar barang ke UK. Anda tak perlu risau macam mana dari segi requirement untuk hantar ke UK, macam mana dari segi custom untuk hantar ke UK. Semua tu kita dah settlekan. Okay, so Mak Dan dah join live kami. Saya cuba approvekan sebentar. Mak Dan lupa ni. Okay, kita tunggu Mak Dan join kita punya live. Hello, Hai Mak Dan. Waalaikumsalam, lupa ya. Lupa. Hello, pagi tadi dah ingat dah. Lepas tu nasib baik tu Ashraf call. Tengok. Saya dah agak tadi, okay. Aduh. Guest kita dah standby Mak Dan. Saya approvekan guest kita dahulu. Dia dah Okay, cantik. Guest kita hari ni pagi-pagi pergi mesej saya. Dia kata sangat excited untuk live hari ni. Alhamdulillah. Dia nampak produk-produk pun mewah juga dia kan. Betul. Produk-produk pun sedap juga produk dia kan. Produk Fazihah ni ada produk yang telah dihantar ke UK. Dia ada jualan di UK. Okay. Okay, Harul. Okay gitu. Okay, so saya serahkan kepada Mak Dan. Puan Siha dan ini Mak Dan. Nanti kita akan jumpa selepas ni.
Okay, alright. Assalamualaikum guys. Welcome to the Daily Show bersama Mak Dan. Apa ni? Kita punya weekend show is 11 AM sekarang ni 11:05 hari Sabtu. So hari ni kita bersama dengan salah seorang founder, salah seorang usahawan, Puan Seha. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. So, Mak Dan sihat ke? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Kita macam ni lah, duduk di dalam rumah, tak boleh pergi mana tapi... Ya, betul. Saya pun berada di rumah juga. Puan, rumah di mana? Saya di Setiawangsa. Setiawangsa, dekat je. Saya pun dekat. dekat Setiawangsa, dekat-dekat je lah. Oh, berjiran lah kita. Depan tu je, saya pun nampak Juk. Okey. Depan tu je. So, okay, mungkin Puan untuk permulaan boleh bagi perkenalan diri sikit. Siapa sebenarnya Puan Seha dan berniaga produk apa sebenarnya? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali saya nak ucapkan terima kasih kepada Halal Street sebab memberi saya peluang untuk bersama-sama untuk live dalam IG live ni. Dan nama penuh saya Nursiah A'la, tapi saya lebih dikenali dengan nama Seha. Dan saya jenama syarikat saya buat Seha Kitchen. Seha tu stand for Seha juga sebenarnya. Okay. So saya mula berniaga sebenarnya dulu saya bekerja di Kementerian Pertahanan. Tetapi saya bukan askar, tapi saya awam. Kemudian selepas 14 tahun saya ambil keputusan lah untuk bersara awal. Sebab saya sangat minat berniaga. Permulaan saya buat training, kursus, seminar, something macam tu. Tetapi macam sekarang pandemik, ada problem sikit untuk kita buat kursus dengan seminar. Tetapi dalam masa yang sama, saya minat memasak. Saya suka sangat memasak. Saya selalu masak bagi kawan-kawan makan dan saya buat makanan-makanan, saya buat online dan maka timbullah satu idea untuk keluarkan satu jenama satu makanan yang pada saya menyenangkan semua orang, iaitu saya namakan sambal. Sambal easy to eat, easy to cook, easy to for everything. Maksudnya sambal saya ni saya buat saya ambil daripada resepi arwah ayah saya satu ketika dulu, sebab ayah saya ni boleh dikatakan kita panggil sebagai chef kampung. Tukang masak. Bila ada perkahwinan ke macam tu, dia akan masak. Even though untuk adik-beradik saya yang kahwin pun semua ayah yang masak. So pada masa itu saya ni adik-beradik adalah tukang potong-potong cili, potong-potong bawang macam tu. So daripada situ saya nampak bahawa bidang makanan ni sebenarnya boleh pergi jauh. Boleh insyaAllah boleh pergi merentas dunia lah. Kita pun sebenarnya sebelum jumpa Halal Street, saya tak sangka pula yang makanan kita yang daripada Malaysia ni boleh dibawa ke keluar. Yalah, kita tak biasa kan. Jadi sambal tu saya fikir saya nak buat lain daripada orang lain sambal tu. Sebab apa saya kata saya nak buat lain? Sebab biasanya sambal, bila orang buat sambal tu, you kena masak. Tapi sambal saya ni, you boleh makan begitu saja. You boleh buat pencicah. Contoh macam you nak makan goreng tepung, goreng pisang, you boleh makan dengan sambal saya. Okey. Ataupun you nak makan miso, you nak makan mi kari, you nak jadikan dia penambah rasa dalam kita punya mi. You boleh gunakan. Okey. Kemudian kalau kata macam you nak masak, katalah hari ini you nak cepat. Sebab sambal ni sebelum saya buat sambal ni, saya fikirkan saya nak senangkan ibu-ibu, bukan setakat ibu-ibu di rumah, tetapi ibu-ibu yang bekerja. Macam saya lah satu ketika dulu, sebab saya ada 5 orang anak. Alhamdulillah, masa saya membesarkan anak tu, saya tahu betapa susahnya, bukan susah, betapa kita ni mengejar masa sebenarnya. Yelah. Kalau boleh kita nak, kita nak cepat. Tapi alhamdulillah anak-anak saya dah besar-besar semua.
Jadi daripada situ datanglah idea macam mana sambal saya ni boleh membantu ibu-ibu. Contohlah, you nak buat sambal tumis. You tak perlu lagi nak Bawang, biarkan sambal tu bawang lah apa, bawang putih, bawang merah tu semua tak perlu. You just ambil banyak mana kalau anak-anak kita bukan pemakan yang pedas, jangan guna banyak-banyak. Kalau anak kita memang suka pedas, terus kita boleh guna lebih sikit. Okay lah. Jadi tak perlu guna minyak pun, sebab di dalam sambal tu dia dah ada minyak yang cukup. Okay, panaskan kuali, masukkan sambal yang you nak masukkan. You nak masukkan ketam ke, you nak masukkan lala, you nak masukkan udang, you nak masukkan ikan bilis, apa saja. Okay, kemudian masuk saja, tambahlah apa yang kita nak tambahkan. Kita nak tambah kicap ke, kita nak tambah sayur-sayur ke apa, macam tu. So daripada situlah bila saya nampak sebenarnya sambal ni memudahkan, tapi setakat yang saya dah jualkan Mak Dan, alhamdulillah pasti katakanlah saya dah ada customer di tempat kerja lama saya dah ada customer, pasti akan repeat dan alhamdulillah juga teman-teman di Halal Street pun sentiasa repeat saya punya sambal. Alhamdulillah. Bagi saya yang repeat customer tu kita sedap sebenarnya. Kalau kita dapat repeat customer kan. So ya, in betul. terms of dia punya shelf life, berapa lama boleh tahan sebenarnya produk ni? Okey. Untuk sambal saya ni buat masa sekarang saya tak ada menggunakan apa-apa bahan untuk membuatkan dia tahan lama. Saya masak secara natural, tetapi saya ambil masa masak tu 2 jam. Saya buat cara orang tua dulu. Dan sambal ni boleh tahan kalau dekat luar pun boleh tahan 6 bulan. Oh, lama. Lama. Boleh tahan. Tapi biasanya kalau customer saya biasanya sambal tu kadang-kadang seminggu pun dah habis dah. Seminggu. Tengoklah kita kata macam ni lah. Tengok berapa ramai ahli keluarga kita yang ada, berapa kerap kita memasak kan. Yelah. Kalau kita kurang masak, so dia lama lah sebab sambal ni tak perlu guna banyak. Guna 1 sudu, 2 sudu pun dah cukup dah. Sebab dia pekat. Dia sambal ni adalah parti sambal. Ada produk dekat situ, ada yang kita boleh tengok. Ya Allah, sebab inilah macam kita cakapkan, sepatutnya saya balik ke saya nak pergi ke kedai yang buat saya punya ni. Kereta saya pula bateri kong semalam. So saya tak boleh bergerak. Tak apa. Tapi kalau kita nak Instagram ke, kalau kita yang nak dapat di dalam Malaysia, kita boleh order di mana? Di Facebook saya ataupun di IG saya dan juga boleh WhatsApp saya. Okey, apa ni kontak ataupun Instagram punya ni kita boleh letak dalam komen. Kalau saya nombor telefon saya. Okey. 013 369 369 56 56 14. Okey. IG Kosong saya satu. dan juga Sekejap, saya tulis dalam ni lah, dalam komen lah. Okey. Siapa yang nak WhatsApp, dia boleh terus ya, WhatsApp boleh. Okey, Boleh. saya tulis dalam komen tu. So itu WhatsApp direct. So in terms of you ada agent bawa you ke semua buat sendiri ke macam mana? Setakat ini ejen adalah kawan-kawan, anak saudara, tapi bukanlah kita katakan ejen yang kita telah lantik tetap ke tak. Ejen saya bermula dengan mereka makan, mereka rasa dan mereka sendiri mempromosikan sambal tu. Dan insyaAllah saya akan jual di Shopee juga. Kalau ada customer yang nak dapatkan, boleh dapatkan di Shopee. Dan Shopee tu bukan atas nama saya, salah seorang ejen saya, itu anak saudara sendirilah. Dan kalau nak dapatkan juga,
boleh juga pergi pada IG dengan saya punya Facebook atas nama yang sama, Nosihat lah. Nasihat, Itu nama Arwah. Aklah. Allah. Joy sebut Ya. ALA kan? Allah. Aklah. Allah. Oh, macam nama Ya. macam bunyi Arabik sikit kan? Ya, adalah sikit-sikit keturunan. Itulah. Sebab tu saya pun cakap dengan Hala Street dan sebenarnya Hala Street kata Samba ni sebenarnya adalah antara boleh kata one of the best products yang dia orang pernah cuba dan memang sedap Ya sangatlah. Allah, Alhamdulillah. So in terms of Alhamdulillah. you punya product range, ada idea ataupun planning untuk tambah lagi produk ke not stick Ada. dengan Samba ke macam mana? Ada satu lagi. Saya fikir sebab atas permintaan kawan-kawan juga, mereka minta saya buat sambal buat rendang sebab mereka pernah rasa rendang yang saya buat. Okay. Tapi saya sebenarnya dalam planning untuk tambah satu lagi makanan sebab kebanyakan yang saya buat sekarang macam ni. Kawan saya dia ada jual lemang, dia ada jual ketupat palas, okay, tetapi di kedai dia tu dia tak ada jual rendang. Jadi dia minta saya untuk hantar rendang di kedai dia dan dia mixkan dengan ketupat palas dan juga lemang. Itu yang saya buat sekarang. Dan habis tu saya pun ada maklumkan dengan Hala Street dan saya insya-Allah akan tambah satu lagi makanan yang insya-Allah lah sedap jugalah, insya-Allah. InsyaAllah nanti kini kita boleh ikut kembangan di Instagram dan Facebook Puan Syahal masing-masing lah. Ada beberapa soalan dekat sini yang saya boleh sampaikan. Yang pertama daripada Bakshelat, siapa inspirasi untuk sambal ni sebenarnya? Okay, untuk inspirasi sambal ni sebenarnya ayah lah. Sebab kalau saya cerita sikit lah, saya ni adik-beradik ramai. Tapi compare dengan mak dengan ayah lebih suka memasak. Ayah lebih suka memasak dan ayah memasak pun memang sedap lah, memang sedap. Dan kalau nak tengok adik-beradik lelaki saya, adik-beradik abang-abang saya pandai memasak. Dan ada yang setiap kali bila kita buat kenduri ke apa, adik-beradik lelaki saya yang akan bertugas sebagai chef. Okey. Dan bagaimana sambal ni mulanya terjadi? Masa kakak saya kahwin, abah cakap biasanya kalau daging orang akan buat kari ataupun kurma ataupun gulai lemak, betul tak Abang Dan? Betul. Abah fikir itu dah biasa dah, dia cakap itu dah biasa. So abah nak buat satu makanan lain. Masa tu kita tanyalah, abah nak buat apa? Abah nak buat sambal tumis kering. So cakap, bolehlah bah, boleh kita cuba. Jadi setiap kali abah buat makanan daging menggunakan sambal ni, setiap kawan-kawan yang datang di majlis perkahwinan ni, sambal tu akan habis cepat berbanding dengan makanan-makanan yang lain. Jadi daripada situ saya tahu bahawa kebanyakan kita sebenarnya bila datang ke kenduri kahwin macam tu, kita mencari makanan yang lain daripada yang lain. Biasanya kita datang mesti kita tengok gulai lemak ataupun kurma ataupun kari. Jadi bila ada satu makanan yang lain iaitu macam sambal tumis, itulah makanan yang akan habis. So inspirasi saya daripada situ. Dan satu lagi anak-anak lah. Dan anak-anak. Anak saya ada 5 orang dan anak-anak ni lah inspirasi saya untuk berjaya. Sebab alhamdulillah anak-anak saya ni sentiasa memberikan pendapat-pendapat yang bernas. Dan kalau macam sekarang saya katakan saya banyak buat sambal ni, kita blend cili tu sendiri, semua kita buat sendiri. Sebab apa? Sebab buat masa sekarang saya nak yang pertama saya nak pastikan halal. Halal yang datang daripada tangan kita. Okay, yang kedua, saya nak pastikan
makanan-makanan ni bersih. Bersih sebab kita nak bagi orang kita makan kan, nak bagi orang makan. Jadi dia kena bersih. Dan yang ketiga yang paling penting, saya nak bagi anak-anak saya lihat bahawa walaupun mereka, alhamdulillah anak saya masih belajar di universiti, tetapi saya nak nampakkan kepada anak-anak bahawa kita tak kisahlah kita belajar apa sekalipun, kita ada pemegang ijazah apa sekalipun, tetapi bidang perniagaan makanan ni sebenarnya boleh pergi jauh. Boleh membawa kita macam ni lah, macam kita cakap, insya-Allah boleh membawa kita keluar negara. We never know. Ini something yang Allah bagi bermula, Allah bagi inspirasi kepada ibu, dan anak-anak saya nampaknya macam alhamdulillah lah, sebab salah seorang anak saya belajar dalam bidang business study. So anak saya yang ini dia banyak buatkan video, dia ada buatkan saya, banyaklah dia bantu saya. So saya nampak ada team marketing lah. InsyaAllah sebab anak yang seorang lagi belajar ekonomi. Anak saya yang nombor 4 dia belajar ekonomi. Alhamdulillah lah anak-anak yang ada business studies, ada ekonomi, so dah set dah tu, dah cantik dah tu. Ada set memang. Dan ada yang anak yang sulung tu belajar dalam bidang hotel. Okey, dah boleh masukkan dalam hotel-hotel nantilah. Ya, insya-Allah. Ini adalah perancangan-perancangan yang sebenarnya pada saya lah, perancangan ni sebenarnya Allah yang bagi kita. Allah yang bagi hint, Allah yang bagi idea, sebab daripada kaki tangan kerjaan saya terjebak dalam motivator dan pergi ke bidang makanan. Tetapi bidang-bidang ni adalah bidang-bidang yang saya suka. Yelah, bagi saya kan, kalau kita jumpa satu pekerjaan, satu perkara yang kita suka, dia tak rasa macam kita kena pergi kerja dah. Kita tak rasa macam bebam nak masuk office ke apa, sebab kita suka apa yang kita buat sebenarnya, dan itu yang kita nak. Kalau kita dalam satu bidang, satu pekerjaan yang kita tak suka, ya Allah, macam nak masuk kerja dah rasa susah sangat lah, Monday pula, aduh sakit lah. Tapi bila kita jumpa satu benda yang kita suka, kita tak rasa macam tu. Kita rasa excited dan semangat nak masuk kerja sebenarnya. So sekarang ni kita musim, of course kita musim COVID, kita semua lockdown. So sebenarnya terjejas ke tak musim COVID ni sebenarnya? Setakat ni alhamdulillah tidak. Sebab masih boleh dipost. Macam saya kalau hantar kepada kawan-kawan, saya hantar by botol. Tetapi kalau untuk post, saya saya simpan dalam pack yang boleh kita postkan ke mana-mana sahaja. So tak akan ada isu bocor-bocor alhamdulillah kan? Tak ada, insyaAllah tak ada. So satu Malaysia boleh post lah? Boleh insyaAllah. So but mungkin tak terjejas sebab apa ni, sebab macam sales or whatever lah, tapi you biasa sebelum COVID join macam apa ni, ada macam apa dia panggil, macam convention, convo ke apa, biasa join ke tak? Untuk sambar ni saya belum pernah lagi. Sebab sambar ni sebab kita mungkin apa ni, kita punya planning kan selepas COVID nanti kita ke UK untuk buat satu halal street punya macam apa ni, perjualan punya convo lah. Apa ni, combo dia panggil, expo so, mungkin satu combo pula salah tu lah, expo lah. So mungkin salah satu vendor yang kita boleh bawa adalah Puan Seha lah. Boleh bawa, boleh buat demo, boleh promote to cara offline lah. Boleh promote di UK lah. Sebab bagi saya macam Puan Seha cakap lah, sambar ni sebenarnya yang tumis tu, it takes time. Kalau you nak buat dari tumis bawang, potong bawang putih, all these things. I selalu hari-hari tengok wife I dekat dapur, berapa lama nak tumis. Tapi bila ada produk macam ni yang kita tahu, yang kita yakin halal, yang kita yakin bersih dan kita tahu sedap, ambil satu sudu dia, bump dalam kuali, senang je, habiskan kerja. Save senang habis kita. 3 jam dah save dah sebenarnya. Betul. Kadang-kadang Mak Dan, saya masak, saya ambil masa 10 minit siap. Ya.
Banding dengan 2 jam, kan? Banding dengan 1 jam, 2 jam, 10 minit pun dah siap. Betul. Kan? Betul. Sangat menjimatkan masa. Yelah, benda ni dia macam no-brainer kan. Kadang-kadang macam it saves time, it masih sedap lagi, even lagi sedap daripada kita boleh buat sendiri kalau I lah. Jadi baik. InsyaAllah. Betul, insyaAllah. So, I mean, saya percaya perjalanan sebenarnya Puan Zaiha dia ada satu perjalanan yang bukan senang, bukan mudah dan mesti ada punya ujian along the way lah. So boleh tak ceritakan kat kita apa macam sedikit ujian or challenges sebenarnya yang Puan face along the way lah, to do with this product or anything yang dalam bidang perniagaan sebenarnya. Okay, baik. Kalau kita sebenarnya dalam bidang perniagaan ni kan, Mak Dan, kalau kita kata kita tak pernah jatuh, kita tak pernah ditipu, pada saya Tak betul lah, itu tidak itu boleh kita kata ayat bohong. Sebab apa? Sebab kita kena menempuh benda-benda ni sebenarnya. Bila saya dulu bila saya buat keputusan untuk bersara awal daripada Kementerian Pertahanan, saya ada keluarkan jenama produk kecantikan sendiri. Alhamdulillah di usia 49 tahun, pada tahun ini insyaAllah 1 bulan 11 ni birthday saya. Kita cakap awal-awal lah, mungkin boleh dapat hadiah kan? Boleh. 1 bulan 11, boleh. tanda tu. 1 bulan 11, okey. Saya sebab kebanyakan kawan-kawan tanya saya macam mana saya menjaga kulit, macam mana saya jaga penampilan saya. Jadi saya pun keluarkan produk kecantikan, skincare dan makeup, something macam tu lah. Dan bila kita nak pergi lebih jauh lah, kita cakap kita nak pergi lebih jauh. Jadi bila saya berhenti bersara daripada Kementerian Pertahanan tu, of course kita akan dapat sedikit duit gratuity yang kita pernah bekerja. Okay. Daripada situ saya merancang untuk membuka jenama Seha ni, Seha juga. Sebab jenama Seha ni saya trademarkkan untuk semua produk yang apa saja. Something macam tu. Tetapi di sinilah macam kita kata cabarannya. Cabarannya ialah sebab kita mungkin kurang dalam bisnes, jadi sometimes kita macam terleka dan tertipulah di situ. Okay. Pada ketika itu saya alhamdulillah lah, saya rasa saya ada jiwa yang kental. Okay, sebab setiap kali bila saya down, sebab kawan-kawan saya kebanyakannya tanya, kalau Kak Seha jatuh macam ni, apa yang membuatkan Kak Seha kembali naik? Saya kata, senang aja. Setiap kali you rasa you jatuh, you rasa you sedih, you rasa you tertipu, you rasa ataupun you tak ada idea untuk marketkan produk something macam tu, you pandang mata anak-anak. You pandang mata anak-anak tu dan you ingat janji yang pernah you buat pada anak-anak, pada diri sendiri, pada keluarga, especially anak-anak lah. Apa janji yang you pernah buat? Ketika you nak katalah macam saya kata saya nak berniaga ni, janji saya pada anak saya ialah saya nak anak-anak saya hidup dalam keadaan yang bukanlah terlalu kaya tetapi dalam keadaan yang mewah. Maksudnya nak belajar senang, nak makan senang, semua senang. Jadi setiap kali bila saya jatuh, saya akan lihat 5 anak tu lah. 5 anak tu saya akan lihat, saya akan cakap, saya ada janji yang saya buat. So saya tak boleh jatuh, saya tak boleh lemah, saya tak boleh jatuh. Dan saya percaya setiap kali bila ini terjadi adalah kerana Allah menduga kita. Allah ingin melihat sejauh mana kekuatan kita untuk kita berjaya. Sebenarnya kadang-kadang Allah nak bagi dah ni. Nak bagi. Tapi disebabkan kita cepat lemah, tak sampai. Jadi saya sentiasa berfikir macam tu. Jadi di sinilah kekuatan dia. Maksudnya
kalau nak cakapkan Mak Dan, muka saya pernah accident. Saya jahit 30 jahitan di muka saya. Dan saya pernah cacat, saya sumbing di bahagian bibir. Tetapi ketika saya accident tu, saya cakap dengan masa tu sebab saya nak cepat, saya bawa motor. Nak hantar barang kan, saya nak cepat. Jadi tapi ketika saya accident, saya tengok muka saya dicermin, saya tengok betapa hancurnya muka saya. Bayangkanlah 30 jahitan bukan sikit-sikit ya. Bukan sikit tu, okey. Saya fikir macam ni je. Saya fikir pasti adanya Allah nak bagi pada saya. Pasti ada Allah nak bagi pada saya sesuatu yang Allah nak bagi. Sebab itu dia menduga. Sebab Allah menduga kita ni mengikut kemampuan kita. Jika kita mampu, Allah tahu kita mampu. So dia duga kita mengikut kemampuan kita. Jadi alhamdulillah macam inilah saya. Walaupun orang kata COVID, walaupun accident, walaupun kena tipu, tetapi saya tetap saya. Saya insyaAllah kekuatan tu ada di sini. Betul sangat, dan rasa siapa yang I boleh relate ke tu, I boleh faham kemudian siapa yang dah ada anak tahu benda tu sebenarnya. Kita semua orang nak anak kita, apa yang kita nak sebenarnya anak kita adalah hidup dengan selesa dan anak kita happy sebenarnya. So kadang-kadang kita anak kita usaha kuat, kita apa yang kita buat, kita beri kerja hari-hari semua untuk dia sebenarnya, bukan untuk kita, semua untuk keluarga kita sebenarnya. Betul. Memang betul sangat, dan itu akan kita memang boleh buat benda-benda yang memang luar biasa ke anak-anak kita sebenarnya. Kadang-kadang kita tak tahu kita ada tenaga, kita rasa kita dah lemah dah, tapi kita tengok anak-anak kita mesti ada semangat untuk buat sebenarnya. Betul. Dan macam saya selalu cakap dengan anak-anak, saya tidak belajar tinggi. Saya belajar sehingga SPM sahaja, dan saya tidak belajar tinggi sebab saya tak nak menyusahkan mak dan ayah saya. Sebab kita pun faham kedudukan kewangan mak dan ayah saya kan. Mak dan kita fahamlah keluarga kita, okey. Tetapi saya pegang dalam hati, saya tidak belajar sehingga ke universiti, dan saya mahu anak-anak saya yang 5 orang ini menjejakkan kaki ke Menara Gading. Saya cakap dengan anak-anak, saya akan bekerja keras, saya akan lakukan apa saja untuk pastikan anak-anak dapat belajar sehingga ke universiti. So, apa yang saya buat ialah anak saya alhamdulillah keempat-empat anak saya sekarang berada di satu dah habis belajar. Seorang di UPSI, seorang di UiTM Puncak Alam. InsyaAllah seorang lagi akan menyambungkan juga di pelajaran di UiTM. Ketiga-tiga ini degree, dan saya ada anak bongsu. Alhamdulillah anak bongsu saya memilih untuk menjadi tahfiz, dan alhamdulillah sekarang dah tingkatan 4, tahun depan SPM. Kepada saya suka kongsikan cerita saya sebab saya nak beritahu pada keluarga di luar sana, tidak kisahlah kita dilahirkan daripada keluarga yang bagaimana, tetapi sebenarnya kehidupan kita pada ketika ini adalah daripada diri kita sendiri. Kita nak jadi siapa? Kita nak jadi bagaimana? Betul lah, memang betul sangat. Kalau saya pun belajar sampai the equivalent of SPM je lah. Saya tak masuk universiti juga, dan going to university is not everything sebenarnya. Just sebab you tak pergi universiti tak semestinya you tak boleh berjaya, you tak boleh ada kerja yang tinggi, you tak boleh ada income yang tinggi sebenarnya. Gantung kepada kita sebenarnya, usaha kita sebenarnya, macam mana kita bawa diri sendiri, bukan gantung kepada kita punya qualification sebenarnya. Betul. So sebenarnya kita dah lebih pada masa dia dah seronok sangat sebenarnya tengok dengar daripada puan sebenarnya. Dah inspirational sangat sebenarnya. So just lastly before we go, just lagi sekali kepada semua penonton kita, sila bagi tahu di mana boleh dapat sambal daripada Seha Kitchen. Online boleh dapat di mana, nombor dan Instagram dan Facebook apa, and then any last words from Puan Seha sendiri.
Okay. Produk saya boleh didapati dengan cara WhatsApp direct kepada saya, okay. Dan boleh juga pergi kepada Facebook saya dan juga boleh pergi kepada IG saya, okay, atas nama Nursiha lah, sangat senang untuk cari, okay. Dan insyaAllah saya dah berbincang dengan 2-3 rakan untuk kita appoint lebih ramai ejen. Dan juga kita akan mula menjual produk kita di Shopee, insyaAllah. Ini adalah perancangan-perancangan yang akan datang lah. Dan akhir kata daripada saya, pada semua orang, pada ibu-ibu, pada ayah-ayah, pada keluarga, pada anak-anak, ya, pada sesiapa saja yang menonton live IG kita pada pagi ini, jika anda jatuh, anda bersedih, anda terasa ditipu, anda terasa diabaikan, anda terasa anda tak tahu apa nak buat, ingat yang sebenarnya kekuatan kita tu adalah datangnya daripada diri kita dan keluarga. Bila kita ada masalah, yang pertama sentiasa bermohonlah pada Allah untuk kita cari apa yang patut kita buat, apa yang patut kita lakukan. Dan kata-kata terakhirlah, setiap kali bila kita rasa down, kita lihat mata anak-anak. Sebab di situlah kekuatan dia. Tidak ada kekuatan lagi yang boleh membangkitkan kita semula dengan pada saya dengan anak-anak inilah yang akan sentiasa menaikkan semangat-semangat kita. Dan ingat, saya suka guna perkataan ini. Okay, go, cayo. You pasti boleh, insyaAllah. InsyaAllah, memang betul. Kalau kita, if we believe in ourselves, kalau kita cari pada diri sendiri, mesti kita boleh buat. So Alhamdulillah, thank you so much for joining us today, Puan. Okay, thank you too. Luangkan masa, insyaAllah kita dah boleh jumpa nanti, dan insyaAllah nanti bila kita ada satu expo di UK, kita boleh jemput InsyaAllah, boleh sangat. Okay, terima kasih Puan, thank you so much. Rasa sangat teruja. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam. Okay, Hairul. Okay, Madan. Hari ni saya rasa banyak inspirasi daripada Puan Seha. Betul lah, Kan? memang betul lah. Sangat menyentuh hati sebenarnya apa yang dia cakap sebenarnya. Yalah, dan saya boleh faham kamu Nadu, dan rasa siapa-siapa yang ada anak mesti boleh faham kamu Nadu sebenarnya. Apa-apa yang kita rasa susah, especially bila PKP baru ni jatuh, hilangkan kerja, terjejas ke apa. Tapi kita tengok je anak-anak kita, itu cukup sebenarnya untuk kita bangkitkan balik, untuk kita usaha lagi untuk dapatkan cukup istimewa untuk anak. Dapatkan semangat. Semangat tu sebenarnya penting. Betul. Dan satu lagi, Mada, actually sambal Puan Seha ni sangat digemari oleh saya punya bos, Mr. Simon. Dia sangat suka sambal Puan Seha setiap hari. Tak kisah makan apa, even makan nasi lemak, makan ayam, everyday dia mesti akan makan dengan sambal Puan Seha. Setiap hari. Ini actually bos nak balik ke UK pun dia dah beli sambal Puan Seha untuk bawa bekal ke UK, dan dia bawa extra untuk bagi kawan-kawan di sana juga. Okay. Baru tahu. Memang sangat sedap sambal dia. Boleh cuba ni, kena try. Okay. Hari ni tadi je. Okay, tak ada guest yang request kita punya live. Untuk Madan, ada teka-teki hari ni? Ada sedia? Of course ada. Ada, alamak, aduh. Okay, are you ready? Okay, ready. Are you ready? Okay. Bila tekan lonceng bas, Okay. apa yang turun dulu? Bila tekan lonceng bas, apa yang turun dulu? I pernah dengar jawapan ni. I pernah dengar soalan ni. Bila tekan, apa yang turun dulu? Tangan. Tekan, tangan turun dulu. Tapi that's not the right answer lah. Bila tekan lonceng, apa yang turun dulu? Mungkin lonceng dulu kat bawah kan? Aduh, ya Allah, hai. I Google pun tak jumpa lah sekarang dah. Saya dah pergi Google lah, tak jumpa juga. Cheating lah.
Dekat Google pun tak ada jawapan ni. Of course, Google tak ada jawapan. Google Mak Dan je ada jawapan. Kalau tengah launching apa yang turun dulu? Turun bas. Turun kaki dekat brake. Tapi you're almost there lah. Tengok dia kata Mak Dan kaki driver turun dulu tekan brake. Bukan, tapi nearly lah, nearly. You're on the right lines lah. You're on the right track lah. Almost. Turun jarometer. Speedometer. Oh. Speedometer. Aduh, Jarometer ke dah. okey, Jarometer, betul. speedometer. Lailatul Ija, dia jawab betul. Tekan brake dulu, dia akan slow down lah, kan? Ya, betul. Alah. Nearly. Hampir dah. Okay, Madan. Okay. So before Last kita word daripada Hairul. punya live, seperti biasa, saya nak promotekan kepada anda. Tadi ada yang tanya macam mana nak join ke dalam kita punya platform Halal Street, because walaupun setiap hari kita beritahu, masih ada yang tanya macam mana untuk join. Boleh pergi ke kami punya profile, ada link pendaftaran di situ, ataupun Mak Dan punya profile sendiri, ada link pendaftaran, ataupun boleh DM kami direct di Instagram, dan nanti akan ada yang reply mesej anda dan bagi link untuk register ke dalam kami punya platform. Okay? So kepada yang belum join, jangan lepaskan peluang. Sekarang kami bawa produk anda ke UK, dan dalam masa 6 bulan ni kita akan bawa produk anda ke Indonesia dan juga Taiwan. Okay, Madan, itu je daripada saya. Okay, thank you Hairul. So, terima kasih kepada Hairul, terima kasih kepada Halal Street, terima kasih kepada Puan Seha. Apa pun nak dapatkan sambal daripada Seha Kitchen, boleh Instagram Puan Seha, boleh Instagram, Facebook Puan Seha. So yeah, we'll be back again on Monday. Tomorrow we have a day off, so we'll be back again on Monday pukul 5 petang for the daily show bersama Mak Dan. So take care guys, have a good weekend, stay safe, stay at home, and we'll see you on Monday. Take care guys, bye-bye. Bye, Madan. Thank you. Assalamualaikum. Okay, Hairul, terima kasih.